Dalam video ini, saya akan share technical analysis bab target profit yang seterusnya, iaitu kaedah menjual menggunakan teknik trailing stop loss ataupun trailing cut loss. Kaedah ini untuk kita lock profit yang kita dah dapat. So, kita akan memaksimumkan keuntungan dan juga meminimumkan kerugian kita. Jadi, kita akan naikkan stop loss secara berperingkat. Sebagai contoh, kita dah capai ROI 10% ataupun 15%, atau saham dah buat HH, tapi kita jangkakan yang harga saham akan naik lebih tinggi lagi, tetapi dalam masa yang sama kita nak meminimumkan kerugian. So kita boleh letak stop loss kita pada harga entry plus 2 bits. Sebab mungkin akan berlaku market crash ataupun berlaku major correction dalam pasaran. So at least kita dapat selamatkan keuntungan daripada 15% itu. Kalau kita tak nak jual lagi, tapi kita at least kita boleh selamatkan 2 ataupun 3%. Okay, apabila harga saham buat HH, harga akan pullback dan akan buat HL bila keluar CRS membeli. So, jadi stop loss yang kita naikkan tadi pada entry plus 2 bits, kita akan naikkan dan letakkan betul-betul di bawah 1 bit dari CRS HL. Okay, sebagai contoh, hammer terbentuk. So, kita akan naikkan stop loss. Kita akan letakkan 1 bit di bawah garis shadow hammer. So, teknik ni sesuai digunakan untuk medium term ke atas. Contohnya seperti 2 bulan ke beberapa tahun. Okay, saya akan tunjukkan contoh bagaimana kita nak naikkan stop loss. Okay, ini adalah pergerakan harga saham dalam bentuk zigzag. Okay, so harga saham apabila keluar signal membeli, kita akan membeli dan saya tandakan pada garis hijau. Okay, garis hijau ni adalah garis kita membeli pada harga membeli, sebagai contoh RM1. So cut loss kita akan letakkan di bawah signal membeli, ataupun kita boleh letakkan di bawah garis high low. So harga membeli kita adalah RM1 dan cut loss sebagai contoh kita nak letak pada harga 95 sen. So cut loss kita ataupun risk yang kita tanggung adalah sebanyak 5%. So bila harga saham naik dan mencapai titik HH, mencipta titik HH, sebagai contoh kita dah ada profit dalam tangan ROI 15%, tapi kita inginkan profit yang lebih, kita jangkakan yang harga saham akan bergerak lebih tinggi, tapi dalam masa yang sama kita nak meminimumkan kerugian. Kita akan pindahkan stop loss daripada negatif, daripada bawah harga beli. So kita akan naikkan dan letakkan di atas harga belian. Sebagai contoh, kita beli pada harga RM1 dan kita naikkan, kita letakkan pada harga RM1.02. So jika harga saham ataupun market crash, harga saham turun dan menghampiri kawasan stop loss baru, so at least kita ada keuntungan dalam tangan. Berbeza jika kita still kekalkan cut loss yang lama, kita akan mengalami kerugian. Sebab harga saham bila melepasi garis support, harga akan mencari garis support yang seterusnya. Okey, berbalik pada cerita ni. Okey, bila berlaku HH, harga akan membuat pullback dan kita pun tunggu CRS membeli muncul, kemudian kita pindahkan cut loss kita ke bawah CRS di high low, dan at least kita akan dapat 5% contohnya jika harga saham turun. Okay, jika harga saham terus naik, mencipta HH yang baru, kemudian harga saham buat pullback, muncul CRS membeli, so cut loss kedua tadi kita akan pindahkan dan kita akan letakkan betul-betul di bawah cut loss, di bawah CRS membeli di sini. Okay, harga saham terus naik dan bila harga saham turun, ini sebagai contoh, bila harga saham turun,
menghampiri kawasan cut loss, dan ini adalah kawasan support. Bila harga saham break off garis support ataupun garis cut loss 3, kita perlu terus menjual. Sebab hukum pergerakan harga saham, apabila break off garis support, harga saham akan mencari support yang seterusnya. So at least kita dah untung 20% daripada jika kita tak pindahkan stop loss kita hanya mampu dapat 5% saja. So lebih baik kita pindahkan cut loss. So, bila harga saham break off garis support, so at least 20% ROI dalam tangan. Okay, saya harap anda faham penerangan saya ni. Kalau tak faham, anda boleh tanya. Nanti saya akan repair video ini ataupun saya akan buat video baru. Okay, saya akan tunjukkan dalam bentuk chart. Okay, saya gunakan saham GBG. Okay, so kita mula daripada sini, bulan Julai. So muncul signal buy di sini apabila muncul tweezer bottom. So di sini adalah entry pada harga RM1.37, dan cut loss kita letakkan 1 bit di bawah shadow, di bawah garis terendah CRS. Kita letakkan pada harga RM1.30. Alright. So risk yang kita tanggung adalah 4.4% ke 5% risk. Okay, harga saham akan bergerak naik, dan bila munculnya CRS shooting star di sini, kita perlu pindahkan cut loss kita daripada RM1.30, dan kita akan pindahkan ke harga belian, dan kita tambah 2 bits. So, harga belian di sini adalah RM1.37, kemudian kita tambah 2 bits, akan menjadi RM1.39. Okey. Kemudian harga saham akan membuat pullback, dan bila munculnya CRS baru di sini, so cut loss kita tadi entry plus 2 bits kita akan pindahkan dan letakkan di bawah garis di bawah 1 bit di bawah CRS, tandakan sebagai cut loss 2. Kemudian harga saham terus naik, kemudian membuat pullback, dan bila pullback berhenti dengan munculnya CRS terbaru, CRS membeli yang baru, so cut loss kedua tadi kita akan pindahkan ke cut loss yang ketiga yang saya tandakan ni, 1 bit di bawah CRS, dan begitulah seterusnya. So apa kelebihan kita gunakan teknik ini? Okay, sebagai contoh, harga saham tak naik, mungkin berlaku market crash ataupun bad news, harga saham turun. Kalau kita tak pindahkan cut loss kita, dah tentu kita akan kerugian 4.4%. So contohnya harga saham dah naik 10%. Okay, harga saham dah naik 10% ataupun 15%, dan kita naikkan cut loss ke RM1.02. So apabila harga saham turun, at least kita untung 2%. Okay, daripada kita nak rugi 4.4%, lebih baik kita untung 2%. At least kita untung. Sama juga bila kita naikkan cut loss ke cut loss 3. So bila harga saham break support ini, at least kita ada dalam tangan 16.7%. Ini pun sama. So bila harga saham break off support, kita akan untung 25%. Kalau tak untung, kita boleh stay lagi, saham akan terus naik, dan kita boleh dapat ROI melebihi 40%. Jadi saya harap anda faham teknik trailing stop loss ini. Kalau anda tak faham, tanya dan start buat latihan. So kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.